Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala, ketemu lagi kita dalam kajian hadis 40 ya. Jadi sebelum sama-sama kita mulakan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam ini saya menyambung lagi pengajian kita hadis yang ke-40. Insyaallah hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu namanya Abdullah bin Umar, anak pada Ibnu Umar Al-Khattab, dua-dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, yaitu anak Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar sendiri merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku. Ini Rasulullah memegang bahu Ibnu Umar. Lalu ia bersabda, hendaklah kau berada dalam dunia seolah-olahnya kau orang yang berdagang, orang yang bermusafir, atau orang yang sedang melalui di jalan bergembara, ataupun orang yang bermusafir. Nah, ini pendeknya nasihat Rasulullah SAW pada Ibnu Umar. Jadilah orang yang berdagang atau orang yang bermusafir. Itu perumpamaan hidup di dunia ini yang dipesan oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kau berada di waktu petang, maka janganlah menunggu waktu pagi. Dan apabila kau berada di waktu pagi, maka janganlah kau menunggu waktu petang. Dan gunakanlah dari sihatmu bagi masa sakitmu, dan dari hidupmu bagi masa matimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan perihal keadaan perumpamaan manusia ini hidup di dunia. Hidup di dunia ini seolah-olah sebagai seorang musafir. Orang yang musafir itu pastinya akan menerima banyak cabaran, dugaan. Kadang-kadang ada juga mendapat kebahagiaan. Itulah ragam orang yang bermusafir. Begitu juga orang yang berdagang,
membawa barang dagangannya untuk dijual. Ada kalanya untung, ada kalanya rugi, ya. Ada kalanya balik modal, ada kalanya tidak. Yang ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi kita dah bincang sehingga ke surah 44, ya. Jadi sebelum itu menyatakan bahawa perkara mengenai hubungan dunia dan orang mukmin, iaitu sebagai seorang yang berdagang atau pengembara, ya. Sebab Sayyidina Ali pernah menggambarkan dunia dan akhirat dengan jelas sebagaimana berikut dalam kitabnya. Sayyidina Ali rahimahullah karamallah wajhah mengatakan sesungguhnya dunia ini telah berangkat membelakangi. Maka maksudnya apa? Berangkat membelakangi, dia akan ditinggalkan. Itulah, ya. Ini 1/1/2022. Umur pun dah bertambah, tuan. Ya, umur pun dah bertambah. Jadi ada ulama yang menyatakan bila dunia ini semakin hampirnya kamu kepada ajal, semakin banyaklah umur kamu. Maksudnya banyak umur kita, makin banyak, dan maksudnya semakin dekatlah ajal kita. Itu nasihatlah tata sirah seorang ulama itu mengatakan perkara begitu, ya. Jadi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dunia ini telah berangkat membelakangi, dia akan ditinggalkan satu-satu. Dan sesungguhnya akhirat itu berangkat menghadapi, ini mendatangi, kita akan menuju ke akhirat. Dan bagi tiap-tiap daripada keduanya ada putera-puteranya, ada dia punya kesan-kesannya, ada dia punya peninggalan-peninggalannya, ya. Hari ini kita tinggalkan dunia, lepas ada kesannya, amal baik kita, amal soleh kita, ada juga amal yang tersalah kita, atau kita bertawad kepada Allah Ta'ala. Dan untuk akan harapan, kita berusaha untuk amal yang lebih baik, ya, mendapat redha Allah, rahmat Allah, ya, maghfirah Allah. Jadi, maka jadilah kamu dari putera-putera akhirat, ya, putera-putera akhirat. Maksudnya kesungguhan kita nak jadi anak-anak di akhirat. Dan janganlah kamu jadi putera-putera dunia. Putera dunia dah ditinggalkan, biarlah, ya, jangan dikenang, ya. Perlu juga sejarah dikenang, kan, ya. Tapi untuk diri kita ni yang dah lepas tu terlepas, ya. Hari ini kadang-kadang kita lihat ada orang yang mana diuji dengan musibah kematian pasangannya, sama ada suaminya ataupun isterinya, atau kadang-kadang anaknya. Kita lihat kejadian banjir yang lepas, ya, ada kehilangan nyawa. Maka itu musibah yang Allah tentukan, ya, dalam konsep qada dan qadar. Musibah ini perkara yang mana ditentukan ada hikmahnya, begitu. Tetapi maksiat tidak boleh. Kita boleh berhujah dengan Allah Ta'ala dalam bermusibah, mohon kepada Allah Ta'ala, ya. Tetapi bukan maksiat tak boleh, begitu, ya. Jadi perkara dunia telah ditinggalkan, maka ditinggalkan redha, maksudnya redha, ya. Inilah perjalanan dalam hidup kita. Kita buat sesuatu, akhirnya tinggal kenangan, tinggal kenangan. Itulah yang kita menuju kepada Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang risau juga, amalan kita ni makin lama, kita ni makin lama makin hampir menuju ajal. Tetapi amalan kita ni rasa-rasa masih kurang lagi. Itulah, ya. Jadi tingkatkanlah amal redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya hari ini hari amal dan tiada perhitungan, ya. Sedang keesokannya hari perhitungan dan tiada amal. Inilah pesan Sayyidina Ali, ya, Allah mengatakan bahawa hari ini hari amal. Kita hari ini nyawa ada dalam badan ni amal lah. Dan bukan hari perhitungan lagi, belum, ya. Sebab itu bila tersalah istighfar, bila buat kebaikan kita mohon Allah Ta'ala gandakan kebaikan yang kita itu, insya-Allah. Ya, sedang keesokan hari kiamat nanti, maksudnya hari hitung, bukan hari amal. Hari amal dah lepas dah. Segala perkara akan dihitung oleh Allah Ta'ala, daripada sekecil-kecil zarah, sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besarnya, okay? Ini katakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka kedudukan seorang manusia itu, ya,
yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang yang berdagang atau mengembara. Yang pertama sebagai yang berdagang. Yang pertama berdagang dulu lah. Sebagai seorang berdagang di negeri orang, tentulah rindu ke kampung halamannya. Kenapa ulama menyatakan begini? Saya kira lah berdagang ke mengembara ke, sebab asal kejadian manusia itu bermula daripada Nabi Adam AS. Nabi Adam diceritakan, dan di mana Nabi Adam ketika itu? Dalam syurga Allah SWT. Jadi itulah kampung kita, syurga Allah SWT. Jadi Nabi Adam AS dan istrinya Hawa, ibu kita dan bapa kita, telah berada di dunia ini, telah diletakkan di dunia ini, dan itulah perjalanan manusia pada seterusnya. Dan kita ingin kembali ke syurga, ingin kembali ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat kita ini rindu ke kampung kita, mana syurga? Bukan kampung kita yang ada di dunia, kampung kita sebenarnya adalah di syurga Allah Ta'ala. Sebab syurga ini satu tempat yang mana Allah telah sediakan yang pelbagai nikmat yang ada dalamnya, yang tak dapat digambarkan oleh hati kita, tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Itulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam syurga Allah Taala ini kita semua akan masuk syurga, insya-Allah. Kita akan masuk syurga. Tapi siapa yang masuk syurga dulu, tuan-tuan? Ada seorang guru saya ni ada pernah pesan, ketika mana ahli-ahli syurga tengah menunggu nak masuk syurga ni, tuan-tuan, ada seorang syahid. Malaikat tanya kepada dia, nak masuk syurga? Dia nak masuk syurga. Alhamdulillah lah, maksudnya dia antara golongan yang dah sedia nak masuk syurga. Tapi siapa nak masuk syurga dulu? Kita tahu bahawa Rasulullah SAW memegang kunci syurga. Dia lah masuk dulu bersama kumpulan-kumpulan para umatnya, sahabat-sahabat dan sebagainya. Tapi dalam perbincangan ini, maksudnya siapa masuk dulu? Di antara orang syahid, orang alim, dan orang yang berharta, yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka tanya pada ahli syahid, Jadi dia nak masuk syurga, bila nak masuk syurga tu bertanya, macam mana kamu boleh jadi syahid? Siapa yang beritahu perkara ini syahid? Kata orang berilmu, guruku katakan bahawa sekiranya aku beriman, aku berjuang jalan Allah Ta'ala, dan aku syahid, dan Allah izinkan aku dengan rahmatnya masuk syurga. Lepas tu mereka kata, kamu kena beradab, tak boleh masuk lagi. Sebab apa? Gurumu kena masuk dulu. Orang berilmu, orang alim ni beramal. Lalu orang alim ini pun suka dan nak masuk syurga dulu. Tetapi mereka tanya, bagaimana anda atau tuan boleh jadi alim ni? Macam mana? Lalu dia mengatakan bahawa sesungguhnya aku dulu, aku tak ada duit, aku tak ada harta. Ada orang dermawan yang menginfakkan hartanya untuk aku belajar, dan aku akhirnya punya ilmu, dan aku sampaikan ilmu, beramal dengan ilmu dan ajar orang lain, maka aku masuk syurga. Jadi mereka kata kena beradab, belum lagi kena yang menginfakkan harta dan masuk. Jadi malaikat bertanya kepada orang yang menginfakkan hartanya, betul ke menginfakkan harta? Ya, aku infakkan harta jalan Allah SWT satu. Dan akhirnya orang ini masuk syurga. Alhamdulillah, semua masuk syurga. Tapi yang mana dulu? Dia ada. Sebab itu saya pernah ceritakan berkaitan dengan seorang ambil hidup 500 tahun. 500 tahun minta Allah masuk syurga, tetapi dihitung oleh Allah Ta'ala yang layak hanya sebelah biji mata saja. Kenapa? Amal yang luar itu takkan boleh jadi amal kecuali dengan izin Allah. Makan sumber dari mana? Allah yang berikan sumber makan. Dia beri sihat dan beri beramal. Bayangkan kalau kita tak sihat, macam mana kita nak beramal? Itulah ilmu yang Allah berikan untuk beramal. Mesti ada ilmu beramal, bukan beramal saja. Itu pun rahmat dari Allah Ta'ala. Apalagi keselamatan ketika beramal. Keselamatan Allah itu rahmat dari Allah Ta'ala. Bayangkan bila kita nak beramal, tiba-tiba peristiwa lepas, banjir yang besar, habis. Contoh yang diulang adalah tinggal apa? Tinggal tangga, kan? Kalau duduk beramal di situ, contohnya air pun tak selamat.
Ya, datang dari mana? Rahmat Allah SWT. Jadi nak masuk syurga Allah Ta'ala ni ibarat kita perlukan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah tu datang dari mana? Datang dari yang lain-lain. Betul ya? Kita datang di sini alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, dengan rahmat Allah Ta'ala. Baik. Jadi begitulah keadaannya orang yang contoh berdagang di negeri orang, tentulah rindu ke kampung halaman iaitu syurga. Kerana dari sana dia datang, ke sana pula dia kembali. Ya. Jadi hasrat hatinya tidak lenyap dari perkembalian itu, sekalipun sudah lama masanya di rantau orang. Ya, maksudnya kalau kita bermusafir mesti nak kembali ke halaman kita, kampung halaman kita. Inilah perumpamaannya ya. Namun demikian kerinduannya itu tidaklah ada artinya kalau di waktu pengembalian tidak membawa suatu apa pun kecuali badannya saja. Jadi bila kita nak kembali ke syurga mesti bawa bekal lah. Kalau orang berdagang mesti nak bawa keuntungan, ya, mana nak bawa rugi, ya. Itu keadaannya lah. Jadi kita di dunia ini tujuan kita hidup di dunia ialah untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Apa juga kerja pun ibadah pada Allah Ta'ala lah, ya. Itu. Dan kembalinya besok kita kepada Allah Ta'ala dan keadaan Allah redha. Dan hidup kita di dunia ini hanya sebagai apa? Kehidupan yang sementara. Ya, akhirat itu tempat yang kekal. Ya, kalau kita lihat surah Al-Ghafir, surah Ghafir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sadaqallah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Banyaklah ayat Quran ya. Ayat mata' ni kesenangan, tapi sifatnya itu sementara. Ya. Dan sesungguhnya akhirat agama negara yang kekal abadi, darul qarar, tempat yang qarar, kekal, ya. Itulah antaranya tempat yang paling kekal. Tak ada kekal lah, itulah kekal. Tapi kekalnya itu kekal makhluk ya tuan-tuan ya. Kita boleh kata kekal sama kekal Allah Ta'ala, tak, ini kekal makhluk yang Allah menciptakan. Darul qarar itu ataupun akhirat itu sesuai dengan layak yang bagi di makhluk. Kita lah sebagai makhluk Allah Ta'ala, insyaAllah dengan izin Allah kita masuk syurga lah, ya, dengan amalan kita. Sebab itu perlukan bekalan, ya, bekalan. Jadi bekalan apa tuan-tuan? Bekalan ni adalah bekalan ilmu, ya. Dalam pengajian tuan-tuan, yang paling penting sekali ialah pengajian ilmu tauhid. Yang kedua ilmu ibadah, ilmu fiqh. Yang ketiga ialah ilmu akhlak. Tiga ni paling penting tuan-tuan. Ya, kalau kita mengaji pastikan tiga ni dulu. Yang tazkirah tu nanti dulu pun tak apa tuan-tuan. Ya. Kita banyak kelebihan, contohnya kelebihan bersedekah, kelebihan berzakat. Tapi kita tak faham pun zakat tu apa. Adakah kita dah berzakat? Ya. Kita tahu kelebihan solat berjemaah, kita kelebihan solat, ya, macam-macam dah solat. Tapi tahu tak tuan-tuan, kita punya ilmu berkaitan dengan masbuk dan muafiq. Itu dia. Ya. Bab apa? Takbiratul ihram. Itu bab tu. Itu yang paling fardu ain itu. Kita kata kita nak beriman pada Allah Ta'ala, galakan untuk beribadah, masuk syurga. Kita masuk syurga. Tapi kenalkah kita dengan Allah Ta'ala? Bagaimana kita dengan Allah Ta'ala? Sifat-sifatnya kita kenal tak? Nama-namanya macam mana? Ya. Tahu tak apa itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Macam mana nafi dan isbat yang ada dalam perkara tu, contohnya lah, ya. Tahu tak perkara malaikat, qada dan qadar, ya. Bila datang musibah dari Allah Ta'ala, kita akan rasa macam mana? Kalau orang rasa putus asa, kita tak faham lagi konsep kudrah Allah Ta'ala, ta'alluq berkaitan dengan Allah Ta'ala itu berkuasa, ya. Allah berkuasa untuk menjadikan musibah itu, Allah juga berkuasa untuk tidak menjadikan musibah itu. Kudrah Allah berdasarkan iradah Allah Ta'ala. Kita kena faham iradah Allah Ta'ala ini pasti jadi. Iradah manusia takkan jadi. Kadang-kadang jadi, kadang tak jadi. Iradah ni kehendak kan, ya. Kita hendak contohnya balik kampung contohnya. Nak balik kampung, nak ziarah ibu bapa ataupun ziarah orang-orang lama sebagainya, ya. Tetapi Allah takdirkan banjir di sana. Jadi kehendak kita itu terhenti, tak sampai. Tetapi kehendak Allah Ta'ala pasti jadi.
Dia itu kehendak Allah Ta'ala. Bila faham konsep tu, apa juga berlaku dalam kehidupan ini, maka kita akan rasa redha. Kita akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu baru bab akidah sebenarnya. Dalam bab fiqh, dalam bab ibadah, dalam bab taharah contohnya, bab taharah. Contohnya kalau kita bincang berkaitan dengan bangkai, kadang-kadang kita tak perasan kali katu tu kepak dia tu dalam sampai sepak bangkai lah tu tuan, kena dekat baju pula. Macam mana nak solat kita sampai detail begitu pandangan kadang-kadang para imam Syafi'i khususnya, mazhab Syafi'i berkaitan dengan bab taharah untuk kita solat beribadah pada Allah Taala. Itu tak masuk lagi berkaitan dengan akhlak, bagaimana akhlak kita dengan Allah Taala dalam ibadah kita. Sebab bila orang ibadah ini Allahu Akbar, dia kena ada maksud tawaduk, khusyuk, tak boleh bangga diri. Bila bangga diri, takabur, kita dah ambil sifat Allah Ta'ala. Bila ambil sifat Allah Ta'ala, maka kita tak boleh, tak sah lah, tak betul. Sebab apa? Allahu Akbar kita solat tu ialah untuk kita rasa hina, tunduk, kita rasa patuh pada Allah Ta'ala, bukan untuk bangga diri. Itu ilmu tiga tu, tauhid, akidah, berkaitan dengan fiqh, berkaitan dengan akhlak. Tiga tu lah. Ada seorang kata tasawuf. Tiga tu lah. Kemaskan dulu, insya-Allah dengan izin Allah kita teruskan yang lain-lain. Begitu keadaannya. Baik, itulah keadaannya kita berdagang, dan mana bila kembali kepada Allah Taala nanti pastikan ada bekalannya. Padahal banyak barang-barang keperluannya yang akan dipergunakannya di kampungnya untuk kesenangannya kelak, sedang barang-barang itu tidak boleh dibawa secukupnya. Kita nak balik kampung kena ada bekalan lah, di syurga kena ada bekalan. Jadi perlu kebekalan itu perlu, kerana tidak berusaha mendapatkannya atau telah didapatinya tapi telah dihabiskan begitu saja, seolah-olah dia tidak akan kembali ke kampungnya. Yang utama dia tak cari. Namanya tak cari maksudnya dia tak berusaha, tak beramal, tidak buat kebaikan. Itu. Jadi balik kampung kosong, tak ada apa-apa. Kalau balik kosong masuk syurga bawah tak apa juga. Nauzubillah, bila balik temu Allah Ta'ala, Allah campak dalam api neraka. Nauzubillah misalnya. Begitu. Dahsyat tuan hari akhirat ni tuan. Hitungannya 1000 orang seorang syurga. Hitungannya 1000 orang seorang syurga. Dalam 1000 orang seorang masuk syurga. Allah perintahkan Nabi Adam AS asingkan di antara ahli syurga dan bukan. Jadi 1000 orang, Nabi Adam ambil satu masuk syurga. Satu. Tuan-tuan, Allah sekalian, insya-Allah kita tergolong dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, tak ada usaha, tak ada. Yang kedua pula, dia dah dapat, kemudian dia biarkan, akhirnya habis. Ini contoh perumpamaan orang yang buat amal tapi akhirnya dalam setengah hadis Rasulullah SAW menyatakan orang yang muflis di hari akhirat. Apa orang muflis hari akhirat ni? Iaitu orang yang beramal solat, puasa, zakat, kebaikan, tapi dia mencela orang ini, menganiaya orang ini, mencederakan orang ini, menghina orang ini, buat, mengumpat dan sebagainya, bunuh orang ini, dan akhirnya dia jadi muflis. Sebab apa? Sebab amalan-amalan tu dah tak ada. Begitu. Ini perumpamaan, dia dah dapat dah, tetapi dihabiskan begitu saja, akhirnya di akhirat dia kosong. Inilah keadaannya orang yang berdagang. Dan ini pula keadaan seorang dalam dunia ini. Ini perumpamaan orang dalam dunia ini yang sama-sama dalam perantauan. Sama-sama pula mesti mengusahakan untuk menyediakan perbekalan yang sebaik-baiknya. Bekalan kita di akhirat, bekalan kita untuk alam kubur. Alam dunia ni sementara je, tak sampai 50,000 tahun pun, sikit je. Ada 60 tahun, ada 70 tahun, ada 100 tahun, ada 20 tahun, ada 40 tahun. Tengoklah apa rezeki masing-masing yang Allah berikan umur kita. Tetapi perjalanan seterusnya tu panjang. Bayangkan orang dalam alam kubur tu nak tunggu hari akhirat ni berapa tahun lagi tuan. Wallahu alam. Sebab kita pun tak tahu, kita bukan tahu bila berlaku hari akhirat, tapi tempohnya panjanglah. Kalau siapa yang meninggal zaman Rasulullah SAW dah 1400 tahun lebih dah. Menunggu lagi. Itu baru 1000 tahun lebih. Bayangkan kita ke akhirat nanti 50,000 tahun. Nunggu je 50,000 tahun. Tapi tuan-tuan jangan risaulah, insya-Allah orang beriman ni Rasulullah SAW dah pesanlah
Orang beriman ni seperti solat yang paling ringkas di dunia, 2 rakaat tuan. Ya, 2 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat. Berapa minit tuan? 5 minit, 10 minit. Allah A'lam. Itulah ya. Itu orang-orang yang beriman. Ketika mana di padang mahsyar, ketika matahari ibaratkan seperti sejengkal, ada manusia yang berada dalam lautan peluh, ya, ada dalam lautan darah, ya, jalannya dia terbalik dan sebagainya. Tapi orang-orang beriman dalam keadaan yang tenang, ya, yang mudah urusannya, begitulah. Ya. Jadi bekalan ini yang kita perlukan untuk kita di akhirat kelak, ya. Dan yang secukup-cukupnya untuk hari pengembalian kelak, ya. Ini bagi orang pedagang. Perumpamaan yang begitulah, ya, itu bagi orang yang berdagang. Bagi seorang pengembara pula, ya, dan perumpamaan sebagai seorang pengembara yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, ya, dia menghadapi bermacam bekalan untuk keperluannya selama dalam masa perjalanannya, ya. Dia perlukan makan, perlukan minum, ya. Jadi ketika musafir ini, kita hidup di dunia ini pun perlukan bekalan. Kita perlukan ilmu, kita perlukan kemahiran, kita perlukan makanan, minuman, tempat tinggal, semua perlu, ya. Begitu juga kita perlukan juga keperluan-keperluan untuk di hari akhirat, ya. Andai kata dia tidak mengadakan bekalannya, contoh tak ada apa-apa bekalan, kosong, ya, dengan harapan akan mendapat bantuan dari ihsan orang di jalan. Ini harapan, ya, tamanna. Istilah tamanna maksudnya harapan tapi tak pasti lagi, ya, tak pasti lagi. Dia tak sediakan bekalan, dia hanya mengharap, tawakal saja, tak ada usaha, harap-harap adalah orang baru beri ihsan pada dia di tengah jalan nanti untuk diberikan bekalan, ya. Maka mungkin dia akan terlantar dan sengsara, ya. Mungkin, ya, sebab mungkin ada orang bantu, mungkin ada orang tak bantu, ya. Jadi jangan berharap, ya. Kadang-kadang kita berharap pada anak kita yang tahfiz, betul, ya. Entahlah anak, contohnya cucu ke saudara mara ke, belajar agama, kemudian dia menjadi hafizah. Dan sebab apa? Sebab dijanjikan oleh Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW, orang yang menghafal Al-Quran ni, dia ada dadanya ni, dia boleh bawa 10 orang masuk syurga. Tapi kena faham tuan-tuan, ya? Sebab walaupun Al-Quran boleh memberi syafaat, tapi kena ingat siapa yang mengizinkan untuk beri syafaat. Itu, ya. Rasulullah SAW memberi syafaat, tapi kena ingat siapakah yang mengizinkan untuk beri syafaat. Para syahid boleh beri syafaat, orang alim boleh beri syafaat, para nabi boleh beri syafaat, tapi siapa yang mengizinkan untuk memberi syafaat tadi? Tidak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab dia banyak dibincangkan dalam kitab akidah, ya, bab syafaat. Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, dia ada syafaatul kubra dan syafaatul khassah, ya. Syafaatul kubra ni umum, Rasulullah boleh beri syafaat pada semua makhluk, ya. Umat Nabi Musa AS jumpa Nabi Musa, tak boleh nak beri syafaat, beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khusus syafaat pada umatnya sendiri, ya. Apa antaranya? Iaitu jika seseorang itu dia ditentukan untuk masuk api neraka, maka dengan syafaat Rasulullah tak jadi masuk api neraka, dimasukkan dalam syurga. Ada yang telah masuk dalam api neraka, dengan syafaat Rasulullah SAW dikeluarkan dari api neraka, masuk dalam syurga. Ada yang berada dalam syurga di tingkatan yang bawah, dengan syafaat Rasulullah SAW dia naik tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. Itu antara syafaat-syafaat khusus bagi umat Rasulullah SAW. Untung kita umat Rasulullah SAW, ya. Ala kulli hal, syafaat itu ialah pertolongan, bantuan. Tetapi dengan izin siapa? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran yang kita baca ini beri syafaat nanti di akhirat, ya? Kita tak nampak, sebab baca itu pahalanya tak nampak, ya, tak nampak. Tapi nanti Allah jadikan sebagai bantuan. Bagaimana? Wallahu a'lam, ya. Sebagaimana Allah memberikan bantuan kepada orang yang baca Quran sebelum fajar dalam alam kubur, ya. Bagaimana keadaannya? Wallahu a'lam, ya. Tapi ada dikisahkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, bila semua dah ada, kita dah duduk, dari duduk kat situ,
Datanglah kita punya cahaya-cahaya sudah ada. Kalau kita baca dalam kitab Tazkirah Anwar wa Ahlul Akhirah oleh Imam Said Qutb tak salah atau Imam Qutbi. Jadi cahaya amal dah ada dah. Cahaya puasa pun datang, cahaya sujud pun ada, cahaya kaki datang baca ilmu pun dah ada. Dah ada dah. Tapi benda semua tu kena halau lah. Gitu-gitu. Tak ada nak bantu kecuali apa? Quran sebelum fajar tu. Quran sebelum fajar. Saya tahu, kita malu insya-Allah. Tuan-tuan semua baca Quran sebelum fajar. Kita bangun pukul 5 atau 5.30, kita dah baca dululah walaupun sedikit beberapa potong ayat dalam, baca. Dengan itu kita Allah Taala dapat bantuan dari kita insya-Allah. Di alam kubur insya-Allah. Jadi dengan bantuan itu, bagaimana datang bantuan itu? Itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dalam keadaannya. Begitu juga orang yang dalam musafir ini, hari ke akhirat. Dapat bantuan, harapkan mendapat bantuan tanpa ada usaha. Kadang-kadang dia mungkin akan terlantar dan sengsara dan tidak sampai ke tempat yang dituju. Inilah keadaannya orang yang mengembara, yang menjadi perbandingan bagi orang yang sedang hidup di dunia ini. Mana perumpamaan tamthil. Orang yang mengembara ini sebagai orang yang hidup di dunia ini perlukan bekalan untuk sampai ke tempatnya. Takut-takut kita tak sampai. Kita nak pergi syurga, tetapi titian sirat mustaqim itu panjang, tuan, jauh. Kemudian sifatnya itu licin, sifat itu tergelincir, sifatnya itu tajam, lebih tajam dari mata-mata pedang, dan sifatnya lebih halus dari rambut. Bagaimana kita nak melaluinya? Tidak lain tak bukan dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan amal soleh kita. Ketika titian sirat mustaqim, tuan-tuan, Nabi doa untuk kita. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan. Pada ketika itu tak ada seorang bercakap. Tak ada seorang pun bercakap, tuan. Semua mati. Kita nak lalu ni. Bayangkan nak lalu lebih halus dari rambut, lebih tajam di mata pedang, tuan. Dan sifatnya tergelincir. Tergelincir maksudnya kaki-kaki orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini akan tergelincir dan dia akan ditarik oleh malaikat untuk jatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlukan bekalan untuk lalu itu. Kita perlukan sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang semakin lama hidupnya, semakin dekat perjalanannya, dan semakin hampir pula ajalnya. Itulah perbandingan orang musafir. Maka alangkah ruginya jika bekalannya tidak ada atau tidak mencukupi. Terrisau, tuan-tuan, takut-takut tak cukup. Maka pandangan para ulama kata sentiasalah membasahkan lidah kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perlukan Rasulullah untuk bersama masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Rasulullah itulah pintu kunci syurga, tuan-tuan. Bila Rasulullah sampai ke pintu syurga, malaikat tanya, siapa? Rasulullah jawab, Muhammad. Rasulullah tengah kata Muhammad, baru malaikat boleh buka. Jadi kalau kita nak masuk syurga, tidak melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, tak kenal Rasulullah, tak selawat Rasulullah, bagaimana kita nak bersama Nabi untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Taala? Nabi tunggu kita, Nabi kenal kita. Kadang-kadang kita tak kenal Nabi, tapi Nabi kenal kita. Nabi kenal umatnya. Bukan di syurga je. Ketika bangun daripada kubur pun menuju ke haud. Haud ni telaga. Telaga itu Nabi dah tunggu umatnya dah untuk diminumkan air di sana. Siapa yang minum air haud itu, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Kemana orang dahaga, kehausan, kering, tak dapat, tak selesa dan sebagainya, kita minum, alhamdulillah dapat. Itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seorang ulama ahli tasawuf, Fudail bin Iyad, berkata kepada seorang lelaki, berapakah umurmu? Atau berapakah umur engkau? Sudah 60 tahun. Orang lelaki menjawablah, jawab orang lelaki itu, agak panjang juga umur kau ni, agak panjang juga umur kamu. Kau sekarang dalam perjalanan menemui Tuhan kau dan hampir sampai.
Maksudnya apa? Umur 60 tahun ni kan. Rasulullah SAW kan wafat 63 tahun. Jadi 60 tahun tu Al-Imam Fudail bin Iyad ini mengatakan pada orang lelaki itu perjalanannya hampir menemui Tuhan, ya, hampir sampai. Mendengar perkataan ini, termenunglah ia lalu berkata, ya, orang lelaki itu sebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, sesungguhnya kami ya Allah dan kepada sesungguhnya kami padanya lah akan kembali. Kita akan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fudail bertanya, apakah tafsir perkataan ini yang disebut tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Jadi tafsirnya adalah barang siapa mengetahui bahawa ia hamba Allah. Ini kita tahulah maksud sedar bahawa kita hamba Allah Tuhan. Ya, kita ni hamba. Hamba, tahulah hamba. Hamba bukan tuan, hamba bukan majikan, hamba bukan pekerja. Hamba ni lebih bawah lagi daripada pekerja. Ya, hamba. Yang tak ada hak pun nak minta bayaran, yang tak ada hak pun nak minta makan. Bagi makan, makanlah. Bagi minum, minumlah. Itulah hamba. Ya. Dan hamba Allah, ya, dan akan kembali kepadanya, akan kembali pada Allah Ta'ala. Sebab itu kita mohon pada Allah Ta'ala. Allah bagi rezeki, Allah bagi kesenangan, Allah bagi nikmat, ya, Allah juga bagi hujan pada kita. Dan kita hamba Allah dan Tuhan. Kita akan kembali pada Allah Ta'ala. Maka hendaklah ia mengerti bahawa ia akan menghadapinya dan akan disoal. Ya. Maksudnya kita akan menghadapi ujian, kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang ditanyakan tentang perihal hidup kita. Ya. Kalau ia akan disoal, maka hendaklah ia sediakan jawapan. Ya, begitulah. Kalau dia akan ditanya, maka sediakanlah jawapannya. Maksudnya hidup kita ni mesti ada jawapan. Kenapa kita buat ni? Kenapa kita anut ni? Kenapa kita melakukan ni? Mesti ada jawapan. Ya. Ini apa? Tuhan ayat. Ya. Seorang ahli tasawuf bila menyatakan kata-kata itu hikmah, ada hikmah, ya, bukan sekadar kata-kata itu kata-kata yang biasa, ya. Bila kita ditanya, kita melakukan, mesti akan ditanya. Kalau di dalam talqin pun dah akan ada pertanyaan-pertanyaan, ya, dalam alam kubur kan, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka ma tuqadqa. Semua dah ditanya tu. Jadi kita perlukan sediakan jawapannya. Ya, jawapannya macam mana? Belajarlah, insya-Allah. Ya, belajar ni bagaimana? Hanya belajar sekali ke? Tak. Maksudnya belajar ni berterusan. Belajar ni berterusan. Ya, contohnya kita dah tahu satu ni, kita belajar lagi. Tahu, belajar lagi. Ya, contoh Imam Ghazali rahimahullah, dia dia tulis tentang konsep contohnya kefahaman tauhid, ya, dan kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyatakan bahawa pembelajaran tauhid ni dah ada peringkat-peringkatnya. Dia susun dah peringkat kanak-kanak begini, peringkat orang dewasa begini, peringkat ahli ilmu begini, dia lain. Begitu, ya. Jadi ilmu ini kena berterusan. Mungkin kita belajar dulu, contoh saya belajar surah rendah, belajar kenal Allah Ta'ala, tahapnya tahap untuk kanak-kanak. Jadi naik kepada universiti, naik pada jadi orang dewasa, tahapnya kena bertambah lagi. Begitu. Jadi orang yang dah lama hidup, tambah lagi ilmu itu. Mendalami. Begitu juga berkaitan kepada ibadah. Ya. Masih belajar lagi. Ya. Mungkin ada perkara yang kita tertinggal, kita tak tahu, belajar lagi. Dan kitab ni disebut lain, kitab ni ditambah lagi, dalam kitab ni ditambah lagi. Begitu jugalah. Dalam bab akhlak ni satu, faham ilmu. Yang kedua, kena amal itu. Yang amal ni kadang-kadang kita terlupa, ya, kita terlupa. Sebab kenapa kita suruh istighfar, ya? Minimum 100 kali satu hari, minimum, ya. Astagfirullah. Adakah sebab dosa kita membunuh, tuan-tuan? Tak. Ada sebab kita merompak? Tak. Adakah sebab kita mencuri? Tidak juga, tuan-tuan. Antara sebabnya para ulama kata sebab kita hidup manusia ni kadang-kadang dalam satu hari ada yang lalai dengan Allah Ta'ala. Tak ingat Allah Ta'ala. Sebab itu kena istighfar. Lalai. Kadang-kadang kita manu kereta lalai. Kadang kita bercakap dengan orang lain, kita tak ingat Allah Ta'ala. Itu biasalah, terang gitu kan.
Dengan sebab itu kita diminta untuk istighfar, tuan. Istighfar, astagfirullah. Kita ni pendosa. Kita ni pendosa, orang buat dosa kan. Macam saya juga lah, saya punya dosa banyak kan. Kan istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Itulah. Ya. Itu mana kita perlu tambah lagi ilmu, tambah lagi ilmu, tambah ya. Kepada itu. Jadi itulah keadaannya. Maka hendaklah ia mengerti bahawa ia akan menghadapinya dan akan disoal. Kalau ia akan disoal, maka hendaklah ia sediakan jawapannya. Ya. Setelah Fudail menerangkan ini, lelaki itu berkata, kalau sudah begitu, apakah helah? Ya, helah maksudnya kaedah helah. Macam mana nak menghadapi ini? Ya. Mudah saja kata. Jawab Fudail, iaitu engkau cuba memperbaiki dan mengelokkan waktu yang masih ada lagi. Allah bagi kita masa, waktu lagi ni, hidup lagi ni, cuba perbaiki, sama-sama kita perbaiki dan kita elokkan waktu kita. Dulu mungkin kita bekerja, kemudian dengan tuntutan kerja itu kita agak sibuk dan kuranglah kita baca Quran contohnya. Jadi sekarang kita perlukan waktu, sediakan waktu untuk kita baca Quran. Contohnya lah dahulu mungkin kita kurang solat-solat sunatnya, maka kita tambahkanlah sikit sunat-sunat itu. Ditambahkan lagi, bukan makin kurang tak? Sebab Allah bagi tenaga lagi ni, kecuali kita dah sakit. Bila kita dah sakit nanti kuranglah ibadah kita tu. Kuranglah tu. Sebab apa? Ibadah ini perlukan tenaga. Sebab itu kita perlu makan. Jangan tak makan. Puasalah, tapi makan perlu juga. Waktu yang puasa kita puasa, waktu kita makan. Tuntutan untuk kita mudah beribadah, kuat beribadah pada Allah Taala. Kan matlamat kita makan dan untuk sehat dapat ibadah Allah Taala. Itu dia. Dan saya diampunkan bagi engkau apa yang telah lalu. Bila kita masa kita elokkan, kita muhasabah, dan insya-Allah Allah akan ampunkan masa-masa telah lalu. Kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi kalau engkau masih melakukan yang buruk dalam jangka waktu yang masih ada, masih kekal lagi dengan sifat buruk, engkau akan diseksa kerana perbuatan yang telah lalu dan yang akan datang. Jika masih tak berubah lagi, kekal lagi dalam keadaan begitu, umur pun dah 60 tahun ni tadi ni sebut. Ini bincang umur 60 tahun ni tuan-tuan. 60 tahun masih tak berubah lagi, 60 tahun masih lagi tidak memperbaiki diri, maka Fudail bin Iyad menyatakan bahawa engkau akan diseksa kerana perbuatan yang lalu dan perbuatan yang akan datang. Na'udzubillah. Jadi itulah dia perumpamaan seorang yang beriman, kita ni di dunia sebagai seorang yang berdagang dan juga seorang yang bermusafir menuju Allah Subhanahu Taala, kembalinya kita ke tempat asal kita, iaitu Allah Taala, iaitu dan syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kita mohon pada Allah Taala agar kita dipermudahkan perjalanan hidup kita ini dan kembali kepada Allah Taala dalam keadaan yang mendapat hasil yang baik, insya-Allah, serta rahmat dan redha Allah Subhanahu wa Taala. Saya sesekali itu dulu, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Tambahkan ya tasbih kafarah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa alladhi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatik kama nawwarta al-ardha bi syamsika abadan abada bi rahmatir rahimin. Allahumma adkhilna al-jannata bi ghairi hisab ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.